macam makan menantu kamu ke, Jo? Tengok-tengoklah dengan perangai tu. Buat malu orang kampung tu. Bayangkanlah. Kalau perangai dia macam tu atas pelamin. Malu kau je. Tergedik. Tiha, aku ada jumpa satu butik ni. Baju kurung dia lawa-lawa, Tiha. Jomlah, ikat aku. Tengok. Ya Allah, Tiha. Kenapa kau ni? Tergeliat. Tergeliat bukan macam tu lah. Tiha, baik kau bagi tahu aku. Kau sakit apa sebenarnya? Ha? Apa yang kau dah rahsiakan daripada aku ni? Kan aku dah cakap aku tergeliat semalam. Angkat pasu bunga tu berat. Sarah. Kau pelik tak? Pelik? Pelik apa? Tiba-tiba pelik je. Macam ni, Fatihah kan selalu MC. Lepas tu dia datang balik kerja, mesti tangan dia ke badan dia semua penuh dengan lebam, bengkak-bengkak sana sini. Lepas tu nanti suami dia datang buat surprise, bagi hadiah segala. Tapi muka Fatihah selamba je kan. Dia tak excited pun kan. Tak ada pula dia macam, oh so sweet, my heart, my darling. Kita yang lebih excited kan? So, apa motif kau cerita ni? Itu dia sedutan drama Siti TikTok dan juga Andainya Takdir, Sugi, yang mana kita dapat lihat dua sisi kehidupan. Satu, Siti TikTok, kita lihat kehidupan kita dipaparkan di media sosial yang mengundang juga persoalan serta kata-kata orang sekeliling. Dan juga satu lagi sedutan menyaksikan betapa rakan sekerja ini ambil berat tentang diri kita. Okey, hari ini kita nak tahu daripada tetamu kita apa pandangan mereka berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Kita bersama dengan Nas Sally. Hai Nas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, kita juga bersama dengan Hidan. Assalamualaikum. Hidan. Rambut kita macam sama Hidan, tapi sama. awak pendek Saya lah. pendek je. Okey, baik, kita juga bersama dengan Dr. Tengku Asmadi. Doktor sihat, Doktor? Alhamdulillah. Saya pasti doktor ada banyak nak dikongsikan kan hari ini. Seperti biasa. Okey, baik. Syirah, mungkin kita boleh mulakan perbincangan kita dengan doktor sendirilah, ya doktor. Bila kita cakap mengenai ambil berat ataupun jaga tepi kain orang, ataupun biasalah kita cakap penyebok, busybody kan doktor. Memang perlu ambil berat ni, perlu, tapi bukan dalam semua aspek kan, betul tak? Betul. Dan apa doktor rasa bagaimana seseorang sebagai seorang individu ni bila kita nak bertanya kepada orang lain, apa yang harus kita titik beratkan supaya kita tidak diambil kira sebagai penyebok, busybody? Okey, topik yang menarik dan topik yang memang dekat dengan masyarakat kita, berlaku hari-hari pun. Pertamanya sekali kita kena tengok kepada niat kan, apa tujuan. Yang tiba-tiba nak ambil tahu hal orang ni apa tujuan. Jadi kalau niat tu betul, insya-Allah segala perkara akan jadi betul. Tetapi kalau niat tu serong, maka itu yang kadang-kadang kita kena faham, kadang orang dapat kesan tau, dia dapat rasa sama ada apa yang dilakukan itu ikhlas ke tak ikhlas. Kadang-kadang berlaku juga yang mana memang ikhlas orang ni, tetapi kerana yang diperkatakan itu dia ada sesuatu memang dia nak sorokkan. Jadi dia bimbang kalau orang ambil tahu sangat, maka akan terbongkar satu rahsia besar. Jadi itu yang dia marah orang. Kenapa nak ambil tahu sangat? Dia takut nanti orang tahu apa yang sebenar. Jadi oleh sebab itu, kita kena lihat antara perkaranya, niat kita, dan sama ada apa yang kita lakukan itu membawa kebaikan ataupun membawa keburukan kepada individu itu, kepada keluarga dan juga masyarakat. Kalau sesuatu yang kita buat itu akan membawa kebaikan dan itu perlu dilakukan. Maknanya kita kena ambil berat. Kan? Kalau kita tak ambil berat, kita tahu dekat dalam masyarakat kita ni bersekedudukan, kemudian sumbang mahram, penderaan, semua macam-macam ada. Jadi kalau kita buat tak tahu, kita kata engkau, aku, biasanya ini suasana hidup di kota, yang mana balik keluar pagi, balik malam, tak tahu apa yang berlaku. Tersedar-sedar tiba-tiba jiran sebelah rumah dah 7 hari tak bernyawa, contoh misalnya kan. Sebab tak peduli, tak ambil kisah kan. Tapi bagi orang yang ambil berat, dia kata kenapa dah 7 hari tak jumpa jiran. Kalau tidak, kalau balik kawan-kawan bertembung. Jadi ini adalah satu sikap ambil berat yang
perlu. Positif. Tetapi kalau ambil berat nak tahu orang tu pergi mana, apa dia buat, lepas tu nak membawang pula cerita dekat orang, yang itu yang payah tu. Okey. Baik. Jadi perlulah juga kita jaga tepi kain orang tetapi secara positif. Betul. Tapi kan kalau lah Dr. Syira, kalau saya baru keluar beli barang, lepas tu jiran saya tanya, "Pergi mana tu?" "Oh, beli barang. Berapa awak beli tu?" Itu sibuk lah kan? Itu bukan ambil tahu lah kan? Kadang-kadang dia saja nak wujudkan repo nak berbaik-baik dengan jiran. Faham. Jadi tak tahu apa nak cakap. Jadi kebetulan jalan depan bawa barang, jadi mulut tu manis je. Pergi beli kat mana. Tak ada niat apa pun. Dia cuma nak mesrakan ke suasana tu. Tapi kita ni apa sibuk-sibuk ni. Kadang-kadang kita yang bermasalah. Okey, betul-betul mungkin kita yang bermasalah. Kadang-kadang kita rasa tak selesa orang tanya kita ke mana kan. Okey, baik. Bagi Nas sendiri pula. Nas, kita melihat Nas sebagai seorang artis yang namanya semakin hari semakin meningkat naik, semakin menjadi sebutan orang ramai. Bagaimana Nas sendiri melihat situasi ini? Orang mula ambil tahu tentang Nas, mungkin ada juga orang cuba untuk tahu peribadi Nas dan sebagainya. Selesa ataupun tidak secara jujurnya? Pak, secara jujurnya, saya okey je kalau nak share apa-apa tentang peribadi ke dan kerja ke apa. Tapi pada awal-awal saya berkecimpung dalam industri, saya agak kurang selesa. Kerana sebab dulu saya nak buat apa, nak pergi mana, ada show ke apa ke, tak ada orang nak ambil tahu dan tak ada orang nak kawan keliling je yang akan tahu ke apa dengan family. Tapi sekarang ni mana saya pergi, kadang-kadang kita pergi kedai depan, macam mana pergi kedai depan tu je, kejap lagi kan ada orang stok, tiba-tiba tag kita pula tu. Dia tag kita, paparazzi dia tag kita. Tadi kita nampak awak tapi tak nak tegur lah, malu nak tegur. Kita macam nasib baik aku bersiap. Kalau kita macam makcik-makcik bibik di rumah, nasib baiklah bersiap. Kalau tak, so sekarang ni tapi adalah macam kenapa tak tunjuk ada boyfriend ke? Kenapa tak tunjuk dah kahwin ke belum? Peribadi. Bila bab peribadi tu saya kurang selesa kerana saya perlu menjaga keluarga di sekeliling saya, peribadi diorang juga. Sebab nanti kata, "Oh, saya tahu kakak awak ni, abang ipar awak ni, nenek ada saya dapat DM macam tu." Jadi kalau bagi saya selesa dengan kerjaya saya. Peribadi saya biar saya simpan. Kalau ada benda yang saya boleh share, saya akan share je dekat saya punya IG story ataupun social media saya. Itu pilihan Nas. Itu pilihan kan? saya. Kalau saya tahu kalau saya tersalah post ke apa ke, saya dah tahu dah lah. Okey, kejap lagi macam ni. Tapi kita terimalah. Kita tak boleh nak marah pula sebab orang punya pandangan kan. Bagi Hidan sendiri macam mana? Sebab macam Nas katakan tadi, ada sesetengah orang dia tak kisah, dia boleh sahaja kongsikan segala apa yang berlaku dalam hidupnya dalam media sosial kan. Ada orang tak, dia sesetengah benda je dikongsikan. Ada yang dia lebih sukakan privacy dia lah kan. Bagi Hidan sendiri, Hidan tak apa ke kongsikan, Hidan boleh kongsikan segalanya ke? Ada beberapa yang Hidan saya kalau bahagian-bahagian macam kerja macam tu saya akan kongsikan lah. Okey. Macam kalau saya dah ada family, memang saya tak kongsikan lah macam Kak Ana cakap. Okey. Cuma kalau saya dalam kalau ada hubungan dalam percintaan tu saya tak share. Okey. Sebab benda tu lah kadang-kadang yang menjatuhkan kita Kak. Orang yang bercakap macam dulu saya ada girlfriend, and then kalau saya post dekat sosial media saya, netizen akan datang akan buat kecaman. Saya selalu kena share tu dulu. So sekarang saya kalau bahagian hubungan ataupun percintaan tu memang saya takkan share lah. Just kalau kerja je baru saya akan share. Okey. Jadi kan Syira nak tahu juga, kalau Hidan tak share kat media sosial, kalau Hidan pergi majlis-majlis, kalau sesiapa tanya tu Hidan rasa okey ke? Bila nak kahwin? Ada girlfriend ke? Biasalah kan soalan-soalan tu. Sekarang ni belum ada soalan macam tu, tapi saya okey je nak bertanya. Kalau nak tanya saya akan menjawab. Cuma saya tak akan memaibkan diri saya. Okey, jadi sekarang ni kami nak tanya boleh lah kan? Nak ambil tahu, nak ambil tahu. Saya pun nak ambil tahu. Okey. Nas pun nak tak ambil tahu. Hidan ada girlfriend ke? Single but not available. So mana ada teman tapi mesra lah. Yes, teman tapi mesra. Blushing Blushing, tiba blushing. Baik, kalau dapat kita tanyakan kepada Dr. Tengku sendirilah, kita rakyat Malaysia, kita hidup kata orang ada adabnya. Betul. Kita berpegang teguh kepada tata susilanya dan sebagainya. Kita nak ambil tahu hal orang ni, mesti kita ada adab tertentu, cara kita bertanya, niat kita dan sebagainya. Mungkin boleh jelaskan atau huraikan sendiri adab untuk ambil tahu ni. Dia bila kita nak ambil tahu, maknanya kita bertanya tu, jangan kita bertanya memulakan dengan perkataan-perkataan yang boleh mengaibkan dia.
ataupun membolehkan dia rasa malu nak jawab ataupun kita tahu dia tak bersedia. Jadi oleh sebab itu kita ambil tahu ni soalan-soalan mula sebenarnya supaya tak menjadi satu perkara yang sukar kemudian hari. Sebelum kita ambil tahu hal orang, kita kena tahu kita ni dengan dia baik ke? Kita dah bina rapport ke? Kita ni dah cuba tingkatkan kemesraan dengan dia di sekeliling kita. Kalau kita dengan dia rapport tak bagus, tiba-tiba je kan nak ambil tahu kau siapa? Betul. Kan? Tiba-tiba aku tak kenal, tiba-tiba nak ambil tahu. Kadang-kadang sekarang ni pun kita kena faham kan ramai orang nak cari bahan untuk konten. Kan? Jadi nak ambil tahu supaya kalau hal artis lagilah kan. Aku orang pertama tahu benda ni. Orang tak tahu lagi. TV3 tak tahu lagi. Majalah tak tahu lagi. Aku tahu dulu. Jadi benda-benda macam ni pun boleh membawa bahaya juga. Jadi bila kita nak ambil tahu pasal orang, pertama kita kena faham apa manfaat kepada dia. Dan ada tak kita buat itu, kita sendiri pula ada agenda kita yang tersendiri. Kalau kita ambil tahu tu, kita tak ada apa untung pun, tak ada apa manfaat pun. Tetapi untuk dia, contoh misalnya kalau dia nak buat jahat, tak jadi buat jahat. Kalau dia nak nak melakukan sesuatu yang mengaibkan keluarga dia tak jadi nak buat sesuatu tu. Kerana apa? Kerana dia tahu ada orang ambil tahu. Jadi ambil tahu ni kadang-kadang boleh menghalang seseorang daripada melakukan perkara-perkara yang boleh merosakkan dia. Jadi bila kita ambil tahu, maka secara tak langsung dia pun kata, ada orang tahulah, seganlah kan. Sebab tu macam katakan orang-orang yang dah ada nama terkenal kan, macam saya pergi mana-mana pun orang tegur. Pada saya itu satu rahmat. Sebab apa satu rahmat? Maknanya kalau kita nak buat jahat, kita fikir bukan 10 kali, 100 kali. Sebab apa? Orang sentiasa tengok kita, ada yang kenal kita macam tadi kata, ambil gambar jauh-jauh kan. Lepas tu kita lakukan sesuatu yang tak bagus. Kan contohnya kan kita pergi tempat yang tak sepatutnya, kita buat perkara yang tak bagus, kita tinggi suara dengan orang, kita marah. Jadi secara tak langsung benda tu akan tular, tetapi tular yang merosakkan nama baik kita. Kan. Jadi oleh sebab itu bila kita tahu kita ni orang sentiasa ambil tahu, maka apa yang boleh kita lakukan? Kita jaga diri kita, ya, kita baik bukan saja hati baik, tetapi mulut baik, tingkah laku baik, akhlak baik, maka baik yang sebenarnya. Dia tak wujud kata hati aku baik, cuma tak tunjuk kat luar saja. Tak boleh orang tengok yang luar. Dia bukan nampak yang di hati. Jadi oleh sebab itu, dia sebenarnya satu rahmat bagi orang yang bila orang ambil tahu pasal kita. Cuma kadang-kadang yang nak ambil tahu ni juga kena berpada-pada lah. Jangan sampai kadang-kadang orang terlalu ambil tahu, dia menjadi satu benda yang boleh jadi cyberbully misalnya kan. Pergi bully, pergi pula komen macam-macam kan. Macam kata Haidan tadilah, komen tu tak tahan dia dengan komen kan. Saya sebab dia rajin baca komen. Saya kalau saya post apa-apa, saya dah tak tengok dah komen tu. Kan. Jadi oleh sebab itu, kalau kita nak ambil tahu orang pun, janganlah sampai memberikan tekanan kepada orang, tetapi tengok. Kalau ada kebaikan, teruskan. Kalau tak ada kebaikan, tak payahlah, tak ada keuntungan. Okey, baik. Saya suka apa yang doktor kongsikan, di mana kita yang ada ramai dalam kalangan kita yang inginkan orang lain mengambil tahu mengenai diri kita. Sebab kadang-kadang ada orang dia rasa lonely, macam tak ada ke orang nak tanya apa-apa mengenai aku ni kan. Tapi ada orang pula ramai sangat yang nak tahu mengenai dirinya. Dan lepas ni saya nak tanya Nas sesuatu berkaitan dengan apa yang doktor kongsikan itu tadi. Tapi Syira, betul. Sebelum tu kita nak saksikan dahulu pendapat rakan-rakan kita di luar sana mengenai topik ini. Saya rasakan dia macam dia ada beza kalau kita nak ambil berat dengan kita nak tepi kain. Kalau ambil berat tu, bila benda tu tak okey, and then kita akan terus bantu dia untuk okeykan benda tu. Contoh kalau kawan kita buat salah, kita tegur dia. Tapi kalau jaga tepi kain ni, dia akan ada ciri-ciri penyedap rasa, tambah, dia nak mengapi-apikan. Pendapat saya, dia ada dua berbeza. Ambil berat which is kita take care lah kat orang tu. Kalau jaga tepi kain ni macam menyebut. Dia tengok kalau orang tu saya kenal, kalau dia tanya lebih tu maksud dia ambil berat lah. Kalau orang yang saya tak kenal, maknanya dia memang jaga tepi kain orang. Pendapat saya, kalau you nak ambil berat orang tu, you ambil berat betul-betul. Tapi kalau untuk jaga tepi kain orang ni, selalunya dia tanya sihat ke tak. Tapi nanti dia korek kenapa apa, tapi end up tu dia tak buat apa-apa pun. Saya sangat-sangat mengambil berat untuk kawan-kawan saya yang
Contoh kalau kawan saya tu tak post Instagram, IG story dalam masa seminggu, saya akan telefon dia. Kenalan saya, kawan-kawan rapat saya, memang saya sangat menjaga dan mengambil berat pasal dia orang, especially kesihatan dia orang. Okey, untuk yang kita rapat sebenarnya kita perlu ambil berat tentang orang yang kita kenal sekeliling kita. Tapi kalau yang tak kenal ni, better kita jangan jaga tepi kain dia. Kita biarkan je. Kita ni manusia, kita ada satu fitrah yang kita boleh rasa orang tu ikhlas. Kalau you nak ambil berat pasal orang tu, you ambil berat betul-betul. Tapi kalau you nak ambil berat pasal orang tu untuk you bercerita dengan orang lain, I think no need kot. Sebab orang tak buka kain you jangan buka kain orang. Itu dia banyak pandangan daripada rakan-rakan kita di luar sana dan saya tertarik dengan yang last sekali dia kata kita ni manusia ada naluri. Kita boleh rasa bahawa orang tu betul-betul ikhlas ataupun sebenarnya sekadar nak sibuk tentang hidup kita. Dan kita nak baca juga satu komen di Facebook saya jumpa daripada Nora Elisa katanya. Sifat mengambil berat itu bagus tapi apa yang terjadi pada saya selepas sudah memberi jawapan, diorang terus beri persamaan saya dengan anak-anak yang lain. Di situ saya bermula terasa tidak mahu sekolah lagi dan terasa pelbagai negatif. Ini berat juga ya doktor bila kita dengar apa yang dikongsikan itu. Dia biasalah kan orang bila dah tanya awak dapat katakanlah kan berapa A, dulu-dulu ada A kan. Selalu orang tanya kata dapat 4A. Oh 4A je. Oh anak dia dapat 5A. Subjek apa yang awak tak dapat A? Lepas tu dia membuat perbandingan dan sebagainya. Dan saya nak tanya sebelum soalan tadi itulah. Awak pernah tak mengalami situasi sebegini? Orang sentiasa mengambil tahu. Selepas tu dia membuat perbandingan sehingga kan awak rasa macam sibuk je dia ni. Ada selalu. Tapi kebanyakan masa zaman sekolah lah. Zaman sekolah kan kalau setiap kali nak dapat result tu telefon rumah tu macam tu cakap kering gini. Tapi kalau makcik atau family adik-beradik yang terdekat okey, tapi kalau tiba-tiba makcik yang lama tak jumpa kemudian kan anak you dapat berapa ni. Oh anak sini ni dapat ni. Kenapa tak dia dapat ni? Susah sangat ke ni? Oh yalah dia pun tak apa-apa. Kita dengar je lah perbualannya tapi macam dari masa tu macam sibuk lah nak tahu ke benda ke. Bagus sangat kan anak dia. Kalau kita darah muda kan. Tapi betul dalam semua family mesti ada benda tu. Dan mesti ada satu makcik ke apa ke yang akan macam jadi macam tukang cucuk. Awak rasa makcik tengah tengok tak sekarang ni? Okey, baik. Soalan yang saya nak tanya tadi tu adalah sebenarnya, tadi kan doktor katakan, bila kita sentiasa rasa macam ada orang mengambil berat, sentiasa diperhati, kita nak jaga adab kita, betul. Tetapi adakah itu, mungkin saya nak tanya Hidan dan Nas kedua-duanya lah, membuatkan kita, anda berdua sebagai artis, jadi macam plastik, macam boneka, tak boleh jadi diri awak sendiri? Nas, mungkin awak kongsikan dulu. Bagi saya dekat dalam TV, dekat luar TV sama. Okey. Betul. Dia baru jumpa kan bagi testimoni. Sama je tapi ada ketika yang kita rasa macam dia pressure sikitlah sebab macam okey kena kat sini kena proper sikit apa kita kadang-kadang saya rasa macam ini bukan saya ni tapi disebabkan kerja, disebabkan situasi kita kena blend in dengan situasi dan profesional bila bekerja. Tapi kalau tak bekerja ke mana-mana ke, kalau anda tengok saya di TV, di rumah ke sini pun sama je. Tadi saya dengar awak gelak kat bilik makeup. Saya bangun. Saya sama je. Betul awak? Macam Hidan tu? Macam saya dulu orang selalu sibuk pasal saya. Awak ni selalu macam usup lah. Betul. Muka pun macam usup. Betul. Dan kalau saya orang cakap itu, saya macam aduh. Kena cari personality sendiri ni. So saya ubah suara saya untuk nak sedapkan hati diorang. Ubah suara saya buat saya punya style sendiri. So sekarang orang tak mendengar dah. Tapi kalau orang cakap saya macam senyum je. Senyum je lah. Sebenarnya perlu. Sebenarnya kalau kita tengok kita hidup ni hidup bermasyarakat. Dan kita ada kehebatan, kelebihan dan dalam masa yang sama kita pun ada kelemahan dan kekurangan. Jadi oleh sebab itu apabila kita di depan orang, mungkin kita tonjolkan itu bukan diri kita. Tetapi kita tunjukkan yang terbaik supaya orang tidak menyalah sangka ataupun memfitnah atau bercakap benda yang buruk-buruk tentang kita. Jadi oleh sebab itu kita perlu berikan. Kan kita kena lakonkan. Walaupun kita ini macam plastik pula, aku bukan jenis macam ni kan. Tapi
kita tak nak orang salah faham sebab dia belum kenal kita. Jadi kita tak nak bila orang belum kenal kita, antara perkara awal yang dia kenal kita benda yang sisi-sisi yang tak baik kita. Kan? Tetapi kalau kita dah berkawan lama, bertepuk bertampar, dia kenal kita, dia nampak sisi buruk kita, dia dah kenal kita, dia tak kisah. Tapi dengan orang yang baru, terutama peminat, orang yang kata baru jumpa, yang tu kita kena jaga. Kena jaga. Maksudnya first impression itu penting. Penting. Saya suka. Betul. Okey, macam Nas sendiri, tadi saya petik Hidan cakap tadi, alah menyebutlah dia ni tanya macam-macam. Macam Nas sendiri, macam mana Nas handle situasi orang-orang penyibuk ni? Saya cuma senyum je atau cakap, oh ya ke? Tak apa, terima kasih, insyaAllah. Diam je. Kalau kita lawan balik, dia lagi keadaan lagi takut benda, kita tak, kadang-kadang kita manusia biasa kan, takut dalam marah kita ke kesabaran kita, takut benda-benda negatif keluar. Tapi daripada benda negatif keluar, baik kita senyum dan cakap, okey, terima kasih, insyaAllah saya betulkan ke, macam tu je. Settle. Sebab kalau kita lawan dia lagi kan tak baik, benda takut benda-benda yang tak elok lagi. Hidan macam ada pengalaman ada ke? Ada je, tapi kalau macam saya akan macam Kak Nas juga senyum, and then saya takkan aibkan diri saya sendiri. Betul. Okey. Itu je. Baik. Itu Dan doktor, saja, saya rasa intonasi yang digunakan itu amatlah penting bagi seseorang membezakan sama ada seseorang ni betul-betul ingin mengambil tahu, dia ambil berat ataupun dia saja je nak ambil tahu sebab dia nak menyibuk. Dia kita balik kepada aspek komunikasi. Dia bukan apa yang disampaikan atau apa yang diperkatakan, tetapi bagaimana cara ia disampaikan dan bagaimana ia diperkatakan. Jadi bagaimana itulah termasuk pemilihan perkataan, lepas tu situasi, lepas tu dari segi intonasi, timing masa. Kadang-kadang bila benda-benda tu disampaikan tidak pada tempat yang betul, masa yang betul, cara yang betul, intonasi yang betul, maka benda yang betul pun orang akan anggap tak betul. Jadi sebab itu dalam komunikasi ini kita sebelum kita bercakap, kita sentiasa letakkan kita di tempat orang yang kita nak cakap tu. Kan kalau aku di tempat dia, aku buat macam ni, apa perasaan aku? Kalau kita tak suka orang buat kepada kita, maka kita tak suka orang layan kita. Macam tu orang cakap pasal kita macam tu. Kalau kita tak suka, maka berkemungkinan besar orang tu pun tak suka. Kita sama-sama manusia, maka sama-sama ada perkara kita suka, ada perkara tak suka. Itu satu. Yang kedua, bila kita nak layan orang pun, kita kena layan bukan ikut cara kita nak dilayan. Kadang-kadang kita perlu layan mengikut cara dia nak dilayan. Contoh, ada orang misalnya datang ni, dia ada pangkat-pangkat tertentu, panggilan gelaran-gelaran tertentu dan dia suka dipanggil dengan gelaran-gelaran dia sekali. Maka kita tak suka macam tu, tapi kerana dia suka, kita layan dia mengikut cara dia. Jadi sebab tu bila kita nak bercakap pasal orang pun, kita kena faham apa yang sensitif dan apa yang tidak sensitif kepada orang tu. Kan? Jadi kalau niat kita baik, kan, niat kita baik, tetapi kalau cara kita tak betul, orang salah faham, jadi isu juga. Okey, baik. Baik. Itu dia. Mungkin kita boleh teruskan, Dr. Tengku, kata-kata terakhir ataupun sedikit pesanan kepada mereka di luar sana. Macam mana kita sebenarnya nak ambil berat ataupun kita jaga tepikan orang je? Okey. Macam saya kata awal-awal tadi, pertamanya sekali kita semak agenda kita. Kita ada agenda tertentu ke? Adakah dengan bercakap tentang orang tu kita akan dapat keuntungan ke? Kita dapat manfaat ke? Kan? Dua. Yang kedua, adakah pihak yang diperkatakan itu akan menanggung kerugian? Contoh kerana kita bercakap tentang dia, maka dia tertutup pintu rezeki dia. Ataupun nak jadi naik pangkat, tak jadi naik pangkat misalnya. Ataupun nak dapat job, tak dapat job. Jadi oleh sebab itu, kita kena tengok adakah benda itu merugikan dia. Yang ketiga, adakah perkara itu akan mengaibkan dia atau ahli keluarga dia. Kalau benda yang kita cakap itu mengaibkan, maka stop, tak payah cakap. Kalau yang keempat, kita tengok pula adakah perkara itu akan membawa sesuatu manfaat kepada dia. Kalau katakan apa yang kita katakan itu akan membawa dia kembali ke pangkal jalan, membuatkan dia sedar misalnya kan, ataupun dia nak buat sesuatu yang jahat, yang buruk tak jadi, maka kita perlu ambil tahu dan kita perlu cakap. Tapi kalau benda itu semua tak ada, tak payah saja nak membawal, saja nak jadikan konten, saja nak kita sendiri nak dapat nama dan sebagainya, tak perlu. Sebab
itu akan membawa kepada keadaan yang buruk. Silap hari bulan, sekarang orang dah pandai saman orang. Betul. Kan? Jadi hati-hati. Okey, pelbagai peringatan dan banyak tips yang dikongsikan oleh doktor itu daripada sudut orang yang ingin bertanya kan. Dan daripada anda berdua, rumusan yang saya ingin tahu adalah daripada sudut kita sendiri, sebab tadi doktor dah berkata mungkin kita yang bermasalah, segala apa yang orang tanya kita rasa macam dia sibuk, padahal dia betul-betul ingin mengambil tahu. Jadi bagaimana Naz dan Hidan boleh berikan sedikit tips lah kepada orang di luar sana. Kalau orang bertanya, bukan semua yang dia bertanya itu sebab dia nak menyibuk ataupun dia nak jaga tepikan kita. Sebenarnya dia betul-betul ambil berat mengenai kita. Macam kita sebagai manusia, macam cakap tadi, kita ada sense tu kan. Kita tahu sama ada vibes don't lie. Vibes don't lie, girl. So kita boleh tahu yang ni betul-betul nak ambil tahu ataupun nak nak menyibuk. Nak menyibuk pasal kita. So kalau bahagian menyibuk tu kita handle dengan kita kena, bagi saya psycho balik. Saya macam nak tahu, okey. Saya jawab macam ni. Kalau yang betul-betul ambil berat pasal kita, saya sebagai manusia kita bersyukur at least ada orang nak ambil tahu pasal kita. Kadang-kadang kita ni terlalu conscious dengan diri sendiri, terlalu takut dengan orang luar. Jadinya macam kita negative thinking. Kita ada macam kita yang salah sebenarnya. Padahal orang tu tanya nak buka conversation je, nak beli apa, lawak apa, macam tu kan. Tapi kita sibuk. Kenapa nak sibuk lawak apa? Suka hatilah nak makan apa kan. Kita bermasalah. So benda tu reflect balik diri kita. Macam tu. Bagi saya macam yang mana nak ambil tahu tentang saya, silakan ambil tahu pasal saya. Saya bersyukur sangat-sangat kerana sampai ke hari ini ada juga orang ambil tahu, ada juga yang mengikuti perkembangan saya dan terima kasih sangat-sangat. Saya sangat-sangat bersyukur. Macam artis perlukan fanbase saya perlukan, untuk mengambil tahu. Terima kasih sangat-sangat. Janji jangan korek dalam sangat. Hidan sendiri? Macam saya, kalau orang nak ambil busybody pasal saya takkan cerita banyak. Kalau orang, sebab orang yang cerita tu, macam kawan saya, dia ada kawan baik. And kawan dia tu ada kawan baik. So kalau kita cerita benda tu, dia akan pergi. Dia akan berlanjutan. So kalau macam saya handle, saya senyum je lah. Senyum je. Kita boleh gang senyum je kan? Saya senyum je. Saya senyum je. Okey. Terima kasih. Itu antara tips lah ya, kita sedekahkan senyuman. Senyum je. Macam doktor tengah senyum je sekarang ni. Kita senyum. Lagi pula bila cakap pas mesej tu dikongsi dengan kawan-kawan, orang pertama dengan orang kedua dah lain. Sampai orang keempat nanti ceritanya betul-betul dah lain. Macam telefon rosak tu. Macam tu. Itu sebabnya. Jadi tak perlulah, pada saya nasihat pada semualah kan. Kita semua ada keluarga, kita semua ada saudara mara, kita pun ada circle kita. Kalau kita tak suka orang ganggu gugat kita, tak payahlah kita ambil tahu hal orang, kecuali benda-benda yang boleh membawa manfaat. Okey, baik Syira, banyak yang telah dikongsikan oleh tetamu hari ini dan banyak juga dikongsikan oleh anda penonton WH. Luahan pun ada tadi tu, saya baca pada Zahid Faan, dia kata jangan menyibuk sangat pakcik-pakcik dan makcik-makcik. Awak geram dengan siapa tu, Zahid? Tapi apa pun, terima kasih Dr. Tengku Asmadi, Naz dan juga Hidan. Dan berpada-padalah bila nak mengambil tahu, jangan sehingga orang rasa yang anda ni menyibuk dan menjaga tepi kain orang. Betul, apapun berbalik pada niat kita. Betul.